sejahtera. Nama saya Pravin Mohan Sundaram dari kelas DPR 5, Program Diploma Pemasaran. Hari ini saya nak membincangkan tentang tajuk peluang pekerjaan selepas IPTA. Saya terdapat dua isu utama dan saya akan membincang hari ini. Yang pertama adalah, adakah kesemua lepasan IPTA mendapat pekerjaan? Dan yang kedua adalah, adakah pekerjaan yang diperolehi berdasarkan bidang yang diambil di IPTA? Okey, yang pertama, adakah kesemua lepasan IPTA mendapat pekerjaan? Saya rasa tidak. Kerana pekerjaan umum seperti doktor dan pengguruan tiada kuota pekerjaan yang besar di Malaysia. So, macam mana nak dapat pekerjaan? Ada. Peluang pekerjaan banyak ada dalam bidang perniagaan baru mengikut trend semasa. Contohnya buah bati, pakaian dan produk yang diinovasikan serta pekerjaan juru akaunten adalah besar di Malaysia. Perniagaan produk baru dialu-alukan dan setiap perniagaan memerlukan juru akaunten untuk membimbingi aspek kewangan. Yang kedua, adakah pekerjaan yang diperolehi berdasarkan bidang yang diambil di IPTA? Saya rasa bukan kesemuanya, sebab ramai lepasan IPTA bekerja bukan mengikut bidang yang dipelajari. Sebab oleh kehabisan kuota pekerjaan menyebabkan lepasan IPTA mengambil pekerjaan lain. So, akhirnya bukan semua lepasan IPTA mendapatkan pekerjaan yang baik. Bukan semua lepasan IPTA bekerja mengikut bidang yang dipelajari di IPTA. Dan peluang pekerjaan ada di dalam bidang perniagaan dan peluang pekerjaan di Malaysia semuanya mengikut kuota. Jadi kuota pekerjaan menjadi satu punca yang utama untuk pengangguran kelepasan IPTA. Terima kasih. Hai, saya Pawitra Birmal dari DPR 5A. Hari ini saya berbincang tentang isu penggunaan vape atau rokok elektronik. Okey, apa itu vape? Vape atau lebih dikenali sebagai rokok elektronik merupakan sejenis penghantar nikotin elektronik yang menggunakan mengebak berkuasa bateri. Nikotin merupakan bahan yang menyebabkan ketagihan terhadap bahan-bahan kimia lain yang sama jenis. Okey, isu penggunaan rokok elektronik atau vape semakin panas dibahaskan dan mencetuskan polemik di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Pengguna rokok elektronik atau vape boleh memberi risiko kepada masalah jantung. Pengguna rokok elektronik atau vape boleh pengguna rokok elektronik atau vape ini juga 25% berdepan dengan kemurungan, jelas kajian berkenan. Vape bukan sahaja membahayakan kepada diri sendiri, tetapi juga membahayakan kepada di sekeliling penggunaan vape atau rokok elektronik. Selain itu, pelbagai masalah kesihatan boleh timbul daripada penggunaan vape. So, konklusinya, saya ingin menyampaikan mesej kepada semua tentang isu ini untuk mengisap rokok elektronik atau vape. Itu je. Terima kasih. Hai semua, nama saya Muhammad Salim dari kelas DPR 5. Hari ini saya ingin berkongsi tentang konflik Kashmir India.
Konflik Kashmir India adalah konflik wilayah terutama antara India dan Pakistan di rantau Kashmir. Konflik ini bermula selepas pemisaan India pada tahun 1947 sebagai pertikaian terhadap negara bekas Jammu dan Kashmir yang bertambah menjadi 3 peperangan antara India dan Pakistan dengan beberapa pertengkaran bersenjata yang lain. Lepas pemisaan India dan pemberontakan di daerah barat negara itu, Pakistan menyerbu Kashmir. Pemimpin menguasai Jammu dan Kashmir untuk menyertai India dan memulakan Perang Indo Pakistan pada 1947 yang berakhir dengan PBB. Selepas pertarungan lanjut dalam Perang Indo-Pakistan pada 1965 dan Perang Indo-Pakistan pada tahun 1971, manakala pasukan pemberontakan di daerah barat Jammu telah diorganisasi di bawah pemimpin Sardar Ibrahim dan pemimpin Persidangan Islam dan juga membentukkan Kerajaan Azad Kashmir sementara untuk bebas Kashmir yang berpusat di Pelandari. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Kishan Kumar Aleki Mahindran. Hari ini saya membincangkan tentang tajuk Pelancongan Rekreasi berasaskan cabaran biodiversity. Pelancongan rekreasi berdasarkan cabaran sememangnya menjadikan alam semula jadi sebagai medium untuk menjalankan aktiviti berdasarkan minat berdasarkan masing-masing dan tarikan pengunjung adalah integrasi dengan alam semula jadi. Namun, ianya harus diwujudkan integrasi yang lebih jelas di antara kedua-dua untuk melindungi sumber alam daripada kegiatan yang tidak bertanggungjawab. Pelancongan rekreasi berasaskan cabaran sekiranya dirancang dan diuruskan dengan sebaik-baiknya, berupaya untuk menjana sumber ekonomi yang pesat kepada pihak kerajaan atau pengurusan swasta dan juga masyarakat setempat. Tambahan pula, ia juga berperanan sebagai satu faktor yang penting kepada usaha-usaha konservasi budaya dan alam sekitar. Namun demikian, aktiviti pelancongan rekreasi yang diperlukan juga sering mengundang kontroversi dan impak yang serius terhadap ekosistem dan biodiversity. Keadaan ini menimbulkan tanda tanya terhadap keberkesanan dan bertanahan bangunan. Pelancongan rekreasi berasaskan cabaran di negara kita. Berbagai isu dan masalah timbul ekoran daripada aktiviti pelancongan rekreasi yang dijalankan dalam konteks ini. Perlu ditekankan bahawa permasalahan yang timbul bukanlah diakibatkan oleh pelancong dari luar negara saja, malah isu juga turut disebabkan oleh sikap pelancongan setempat sendiri. Oleh yang demikian, usaha-usaha ke arah mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara, sumber biodiversity dan juga kepentingan sosial sampai menimbulkan impak negatif daripada pelancongan rekreasi berasaskan cabaran harga manusia dan biodiversity sama-sama dan sering didapatkan hidup di atas bumi ini. Sekian, terima kasih. Hai kawan-kawan, nama saya Gayatri Farjo. Hari ini saya akan terangkan tentang isu yang berlaku di
pengawasan yang disebar oleh sekelompok virus. Terdapat 3 jenis virus yang kita perlu tahu, iaitu virus influenza A, B dan C. Kejadian wabak penyakit influenza ketiga ini dalam keadaan terkawal walaupun terdapat peningkatan kes di seluruh negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya sejak tahun lalu. Virus influenza dapat menyebar melalui udara dan ia mula sebar ke sistem pernafasan kita. Virus ini amat bahaya dan virus ini kemudian dia mula tersebar ke sistem pernafasan pada manusia. Gejala virus influenza ini boleh ditersangka dengan beberapa simptom iaitu demam tinggi, batuk, sakit tekak, sakit badan dan badan mula berasa dingin. Orang yang mempunyai simptom seperti ini harus pergi ke klinik atau hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Kalau kita tidak menjaga ia, keadaan boleh menjadi lebih kritikal. Bagi mengelakkan jangkitan virus ini, kita perlu mengamalkan beberapa langkah pencegahan. Pertama, kita sentiasa perlu menjaga kebersihan tempat tinggal dan tempat sekeliling. Kedua adalah amalkan pemakanan yang sihat dan minum air yang secukupnya. Ketiga ialah dapatkan vaksin setahun sekali. Keempat ialah